عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pertama sekali dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita rafa'kan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izin dan limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk mencari bekalan apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul mahsyar nanti. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada siri yang lepas kita telah membicarakan pada surah Al-Ghashiyah sehingga ayat yang ke-20. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan sambung tadabbur kita pada surah Al-Ghashiyah ayat 21 hinggalah ayat yang terakhir 26. Jadi siapa-siapa yang ada application Al-Quran, tafsir Al-Quran, boleh buka. Sama-sama kita perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Ghashiyah ayat 21 hinggalah ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-Ghashiyah
tentang peristiwa kiamat. Al-Ghashiyah adalah salah satu nama hari kiamat. Tuan-tuan, Al-Ghashiyah bermaksud menutupi, tutup. Apa yang dimaksudkan dengan tutup ni tuan-tuan? Bila kiamat berlaku, maka tertutuplah segala kenikmatan. Ibu-ibu cari surah ke berapa? Surah yang ke-88. Surah yang ke-88. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kamu mengetahui ataupun telah sampaikah kepada kamu cerita tentang hari kiamat? Tuan-tuan, hari kiamat ni tak ada siapa tahu bilakah tarikh yang tepat yang akan berlakunya hari kiamat. Tak ada siapa tahu. Cuma orang boleh tahu tanda-tanda. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak kira ataupun kita nak terperincikan tanda-tanda hari kiamat ni tuan-tuan, tanda-tanda kecil ni ulama kata semua dah cukup lengkap dah. Tunggu masa tanda besar ya lagi. Tunggu masa. Bila? Wallahu a'lam. Tetapi tuan-tuan yakinlah dan percayalah kita masa itu semakin hampir. Tuan-tuan tengok hari ni apa yang berlaku, bencana di sana sini. Hari ni Kedah Perlis banjir. Di belah selatan pun banjir. Banjir ni banjir besar, bukan banjir kecil-kecil, banjir besar. Jadi ini adalah bencana. Jadi tuan-tuan, akan sampai satu ketika nanti bencana ni tak dapat dibendung dah. Tak boleh siapa nak halang dah bencana ni. Sebab apa? Dunia semakin kepada penghujung dia. Jadi tuan-tuan, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ghashiyah, bila mana kiamat berlaku akan bangun dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang bangun dalam keadaan wajahnya tertunduk hina. Sebab apa? Sebab pada waktu tu apa yang mereka lakukan atas dunia dulu dia teringat balik. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Pada hari tersebut manusia pakai ingat belaka apa yang dia buat atas dunia satu persatu secara detail. Dan atas dunia dulu tuan-tuan, dia buat amalan. Orang nak buat jahat pun dia perlukan usaha untuk jadi orang jahat. Dia nak jadi orang baik pun dia perlukan usaha menjadi orang baik. Jadi tuan-tuan, amalan ini akan menentukan bagaimana keadaan kita di yaumul mahsyar nanti. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, golongan yang pertama, mereka ini bangun dalam keadaan tertunduk hina. Sebab apa? Sebab mereka atas dunia dulu buat kerja teruk, tapi tak hirau pasal akhirat. Mereka cuma fokus dunia, cari kesenangan dunia, cari manfaat sekadar untuk dunia tanpa mencari manfaat untuk akhirat. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak tengoklah, hari ini manusia berlumba-lumba nak jadi orang kaya. Semua nak jadi founder tuan-tuan. Semua. Tak ada seorang pun yang nak jadi pekerja. Kalau boleh semua nak jadi bos. Betul ya tuan-tuan? Tanya budak-budak muda lah ni, semua pekat nak jadi bos. Mana mau kerja dengan orang dah. Jadi tuan-tuan, atas dunia ni ada orang dia buat bersungguh-sungguh untuk dia dapatkan dunia, maka dia akan dapat. Tetapi apa yang berlaku kepada diri dia di yaumul mahsyar nanti, mereka akan bangun dalam keadaan wajah tertunduk hina, dan pada ketika itu mereka akan dicampak oleh para malaikat ke dalam api neraka.
Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tak cukup dicampakkan di dalam api neraka dan waktu tu depa terasa dahaga. Ada tak minuman? Ada. Minuman tersebut adalah sumber air yang sangat panas, dan kemudian diberi makan tak? Ada makan, tapi daripada pohon ataupun buah yang berduri. Bila makan tuan-tuan, habis, terputus semua isi-isi perut. Punya azabnya di dalam api neraka. Dan golongan yang kedua Allah sebutkan adalah golongan yang mana mereka akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang berseri-seri, wajah yang gembira. Sebab apa? Sebab mereka telah diberitahu, telah disampaikan berita kepada mereka bahwasanya mereka akan masuk dalam syurga. Seronok tuan-tuan, seronok. Jadi tuan-tuan, wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Dan sebab apa mereka rasa lega tuan-tuan? Sebab atas dunia dulu mereka buat juga amalan-amalan untuk mendapatkan syurga. Mereka berusaha keras di atas dunia untuk mendapatkan syurga, dan Allah sebut mereka reda apa yang mereka buat atas dunia. Mereka rasa puas, dan Allah pun reda terhadap mereka. Lalu Allah kurniakan kepada mereka syurga yang kekal abadi. Dan dalam syurga mereka dapat segala kenikmatan tuan-tuan. Ada sungai yang mengalir, ada kursi yang disediakan untuk bermalas-malasan. Atas dunia tak ada istilah aku hari ni malas nak tidur, kan? Rugi. Orang yang banyak tidur atas dunia ni rugi. Jadi tuan-tuan, di dalam syurga Allah bagi peluang untuk bermalas-malasan, relax waktu tu, tapi tak ada tidur. Sebab tidur ni satu kerugian. Tidur ni dalam syurga tak ada istilah tidur lah. Kita rehat, baring, tengok syurga, menikmati syurga. Yang itulah yang akan dinikmati oleh ahli syurga. Dengan ayaknya diletakkan dalam piala-piala, dan diletakkan bantai-bantai, duduk atas kursi malas tu siap dengan bantai-bantai, dihamparkan permaidani. Dan ada pula bidadari-bidadari yang akan main serve dia. Nak apa? Semua tu akan diberikan kepada ahli syurga. Dan kemudian bila mana Allah cerita pasal golongan yang celaka dan golongan yang beruntung, kemudian Allah suruh kita tengok pula kejadian unta. Bagaimana unta itu diciptakan. Allah suruh kita perhati tengok bagaimana Allah ciptakan unta itu penuh dengan apa tuan-tuan? Penuh dengan manfaat pada tubuh badan dia. Jadi tuan-tuan, Allah bukan suruh kita pergi belek unta tu, kita mengagungkan unta, tetapi Allah suruh kita perhati kejadian unta. Nak suruh kita fikir tengok, kalau unta tu punya hebat macam tu, Allah jadikan dia dengan bulu mata dia ada 2 layer, dengan tubuh badan dia yang mampu menampung berat, pikul berat atas belakang dia melebihi pada tubuh badan dia. Dengan tapak kaki dia boleh jalan dalam atas padang pasir tak tenggelam. Macam-macam kelebihan unta yang Allah cipta. Supaya apa? Kita fikir tengok, kalaulah unta tu pun dah hebat macam tu, apatah lagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauh lebih hebat daripada tu. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah suruh kita fikir tengok bagaimana langit Allah angkat menjadi satu binaan yang tinggi tanpa ada tiang untuk menyokong dia, untuk tampung dia. Daripada dulu sampai hari kiamat, tak pernah kita dengar langit ni runtuh, tak pernah kita dengar langit ni bocor, tak pernah kita dengar langit ni ada kecacatan pada diri dia. Jadi Allah suruh kita fikir tengok. Kemudian Allah suruh kita fikir juga bagaimana Allah tegakkan gunung ganang. Macam mana Allah cipta gunung ganang ni, Allah tegakkan dia. Bila mai bala bencana, gempa bumi dan sebagainya, ribut taufan ke apa ke,
dia tak pernah terjejah sikit pun sampailah hari kiamat. Allah suruh kita fikir tengok. Dan yang terakhir, Allah suruh kita fikir pula tentang bagaimana permukaan muka bumi kita ni dibentangkan. Ada tempat yang berlumpur, ada tempat yang berpasir, ada tempat yang bersalji, ada tempat yang bertanah yang boleh kita bercucuk tanam, ada tempat yang kita boleh duduk buat rumah atas dia, ada tempat macam-macam. Allah jadikan permukaan muka bumi ni dalam pelbagai macam. Itu kekuasaan Allah. Siapa boleh buat lagu tu tuan-tuan? Siapa pun tak boleh buat. Manusia dia boleh reka nak buat apa. Macam kita di Pulau Pinang ni, dekat belah pulau mereka nak buat pulau silikon. Boleh buat, macam-macam boleh buat. Tetapi persoalan dia, adakah sama pulau yang Allah buat ni dengan pulau yang manusia buat? Sama tak? Sudah semestinya tidak akan sama. Tak akan sama tuan-tuan. Allah buat pulau ni kaya dengan pelbagai sumber. Ada sumber air dia, kan? Lepas tu boleh bercucuk tanam, macam-macam. Lepas tu dengan ekosistem laut yang ada di keliling dia, ikan, ketam, udang boleh hidup dengan aman. Tapi kerana tangan manusia ni tuan-tuan, habis, rosak, binasa ekosistem yang ada. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kami duduk belah matang dalam laut tu, nak mancing tepi-tepi tu jangan duk perangan lah. Sebab apa? Selut penuh. Nak mancing apa? Ikan pun tak nampak umpan. Baling saja mata kait, batu ladung tenggelam dalam selut. Ikan apa nak makan? Ikan bukan nak makan selut. Jadi tuan-tuan, tak ada dah ekosistem, semua habis, rosak. Kalau tidak belah-belah matang tu tuan-tuan, tempat udang rawa besar-besar tu, mereka nelayan pi dekat-dekat ya, tak payah pi jauh. Lah ni kena pi keluar jauh sikit, nak kena cari udang. Lah ni tak ada habis udang. Situ kawasan ketam, kawasan udang kawasan ikan semilang, semua situ belah matang dalam laut tu. Lah ni habis lah, tak ada lah. Belah Padang Kota Baru tuan-tuan, Geni Drive. Dulu pak menakan saya rajin nak mancing situ, kat belah ujung kali. Mancing situ. Tahu sentak bahasa orang kampung. Tahu sentak. Macam mengai ikan puyuh. Lagu tu. Lah ni hang tahu, bila tahu nak sentak tak tahu lagi. Jadi tuan-tuan tu, bila manusia dia nak buat dengan kepala otak dia, maka akan memusnahkan persekitaran. Walaupun diuji dengan pelbagai tuan-tuan, uji lagu tu lagu ni kan, yang ni ketahanan tanah dia macam mana, tapi semua tu tak boleh nak challenge dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, itulah yang disebutkan pada ayat-ayat yang lalu. Baik, hari ini kita akan perhati tengok pada ayat yang ke-21. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, fadzakir, maka berilah peringatan. Tuan-tuan, ini fi'il amar ni, fadzakir, maka berilah peringatan. Innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau adalah orang yang memberi peringatan. Tuan-tuan, bila mana Allah sebutkan fadzakir, itu adalah satu perintah wajib kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Tugas engkau ya Muhammad apa dia? Innama, sesungguhnya. Baik, tengok dalam bahasa Arab ni tuan-tuan, kalau Allah sebut inna, sesungguhnya, kan, contoh inna Zaidun tabibun, sesungguhnya Zaid seorang doktor. Inna, kalau sebut inna ke depan, sesungguhnya Zaid seorang doktor. Baik, kalau perkataan inna, walaupun Zaid itu seorang doktor, boleh jadi dia boleh buat kerja lain selain daripada kerja doktor. Kalau guna perkataan inna. Tapi kalau guna perkataan inna ma Zaidun tabibun, sesungguhnya Zaid apa dia? Seorang doktor. Maksud kata dia tak ada kerja lain lah. Kerja dia adalah doktor semata-mata. Tu bahasa Arab.
Sebab tu Quran ni tuan-tuan diturun dalam bahasa Arab. Sebab apa? Bahasa Arab ni bila dia sebut saja satu perkataan tu, dia tak payah nak ulas dah. Dia memang kalau perkataan tu dia cukup lengkap dah. Berbeza dengan bahasa Melayu. Sebagai contoh, kita sebut makanlah, makanlah. Dia nak kena tengok cara orang tu bercakap. Perkataan makanlah tu. Contoh, orang mai, ustaz, bapa, oh mai kenuri makan ustaz. Makanlah, makan. Yang tu intonasi tu dalam keadaan yang orang kata apa, suruh buat, dalam keadaan yang bersahaja. Makan. Yang tu tak marah, suruh. Lagi satu, bila mana kita sebut perkataan makanlah dengan nak makan sangat, makanlah, makan. Nak makan sangat, makan. Jadi dua intonasi ni memain peranan maksud makanlah tu. Walaupun perkataan sama, makanlah, tapi intonasi tu akan main peranan. Cara dilontarkan tu memain peranan maksud yang sebenar tu apa dia. Tapi bahasa Arab bukan lagu tu. Bahasa Arab ni bila dia guna saja kalimah tu, oh maksud kata yang tu lah maksud dia. Tak ada maksud lain dah. Jadi innama, sesungguhnya, hanya sanya engkau wahai Muhammad muzakkir, seorang yang pemberi peringatan. Nabi tak ada kerja lain dah tuan-tuan. Kerja Nabi adalah pemberi peringatan. Adapun Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi, kerja Nabi buat apa tuan-tuan? Kerja Nabi adalah dia berdagang. Nabi ini berdagang apa yang didagangkan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah ni tuan-tuan orang kaya. Dia punya kafilah ni tuan-tuan. Kafilah ni maksud kata dia punya, kalau kita hari ni bahasa kita, lori lah, orang tu menega berlori-lori. Tapi kalau Sayyidatina Khadijah waktu tu dengan unta dia, dengan kuda dia, dengan keldai dia, banyak dia punya kafilah tu panjang. Kalau dia masuk menega, contoh dia main masuk menega dekat pasar malam ni, orang lain tak boleh menega, kira barang perniagaan dia saja. Macam tu punya kayanya Sayyidatina Khadijah. Kalau dia masuk menega tempat tu, orang lain tak ada peluang nak menega. Sebab apa? Barang dia terlalu banyak. Macam tu. Jadi tuan-tuan, Nabi mengambil tugas untuk menjaga barang dagangan ataupun perniagaan Khadijah radhiyallahu anha. Sebab apa? Nabi ni dipercayai amanah. Kalau orang lain tuan-tuan nak jaga bisnes yang besar macam tu, belum tentu lagi. Dia tengok, Allah, kalau aku curi RM1 2 kau orang nak tak RM100 kan? Sebab apa? Menega banyak. Tapi Nabi ni seorang yang amanah tuan-tuan, sehingga Khadijah memberi kepercayaan sepenuhnya kepada Nabi SAW. Walaupun Nabi waktu tu tak diangkat menjadi Nabi ni. Bila mana Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun tuan-tuan, Nabi tak buat kerja lain dah waktu tu, melainkan Nabi berdakwah untuk memberi kefahaman kepada manusia pada ketika itu kembali ke jalan yang sebenar. Tuan-tuan, Nabi tak pernah sembah berhala. Walaupun waktu tu orang musyrikin di keliling dia. Daripada kecil Nabi tak pernah sembah berhala. Allah jaga Nabi ni. Sebab tu pada peristiwa Nabi duduk dengan Halimatus Sa'diyah dekat Taif, dibelah dada Nabi, dicuci segala kekotoran yang ada dalam dada Nabi. Supaya apa? Nabi tak ada minat untuk buat perkara yang tak baik. Dicuci dada Nabi. Jadi tuan-tuan, sebab tu Nabi daripada kecil dipelihara diri Nabi ni daripada melakukan perkara-perkara keburukan. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bila mana Nabi dilantik menjadi Rasul, Nabi tak ada kerja lain, hanya mengajak manusia untuk kembali kepada jalan yang sebenar. Setelah apa? Setelah manusia terpesong jauh daripada landasan yang sebenar, pakat-pakat duk sembah berhala. Berhala tu hampa pi buat dia dengan kepala, dengan telinga, dengan tangan, dengan kaki. Lepas tu hampa pi sembah dia. Tak kau perkara tu
membodohkan akal. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi Allah sebutkan di dalam surah Al-A'la yang kita duk baca selalu, sabbihisma rabbikal a'la tu, pada ayat yang keberapa tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-A'la, saya fadzakir inna fa'ati dzikra, ayat yang ke-9. Apa maksud dia? Oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajarkan Al-Quran, dengan ajaran Al-Quran. Kalau peringatan itu berguna, dan sudah tentu berguna. Tuan-tuan, Allah perintahkan kepada Nabi supaya memberikan satu peringatan kepada manusia. Peringatan tu mesti ada manfaat kepada manusia. Kalau tak ada manfaat, tak usah duk bagi, tak usah duk sembang dengan orang tu, tak usah duk cakap kosong. Kalau benda tu ada manfaat, baru hang bersembang dengan orang. Jadi tuan-tuan, Allah perintahkan kepada Nabi untuk sampaikan peringatan kepada manusia. Maksud peringatan ni macam mana tuan-tuan? Selalu saya bawa contoh kepada tuan-tuan. Peringatan ni macam ni. Anak kita, cucu kita balik sekolah, kita kata, Along, abang balik sekolah, pergi buka baju, pergi mandi, lepas tu makan, lepas makan pergi semayang, ataupun pergi semayang dulu, lepas tu baru pergi makan. Sekali nak pergi sekolah kafar pukul 3. Kalau tak dengar apa yang Tok cakap ni, Tok Wan cakap ni, sekali aku ambil rotan, aku rembas hang sampai berdarah. Itu peringatan. Peringatan ni kena bagi tahu akibat dia. Itu peringatan. Kalau sekadar nasihat, abang pergi buka baju kah, pergi mandi, pergi makan, sekali takut lambat. Takut lambat tu bukan peringatan, yang tu nasihat saja, nasihat, kan? Tapi peringatan kena bagi tahu akibat. Kalau hang tak dengar apa yang Tok cakap ni, Tok Wan cakap ni, sekali kau ambil rotan, kau rembas, hang berdarah tengah belakang. Tu peringatan. Jadi tuan-tuan, bila orang dia dengar, kalau aku tak buat lagi berdarah belakang aku, mampus aku, kan? Yang tu baru peringatan. Jadi tuan-tuan, Nabi ni kena sampaikan peringatan. Kalau hampa tak mau ikut apa yang aku serukan kepada hampa ni, akibat dia hampa akan masuk dalam api neraka. Api neraka ni, kalau hampa masuk, keadaan dia lagu ni. Tu peringatan. Jadi Nabi ni Allah suruh bagi peringatan kepada manusia. Jadi tuan-tuan, dan orang yang nak terima peringatan ni tuan-tuan, dia kena ada ciri-ciri ni. Sayadzakkaru man yakhsha. Kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Yakhsha, dia kena ada perasaan takut kepada Allah. Kalau dia tak ada perasaan takut, berbuih mulut macam mana pun duk peringat kat dia, dia buat tak tahu lah. Nasihat pi lah macam mana pun. Sebab apa? Dia tak ada perasaan takut kepada Allah. Orang yang takut ke Allah ni, dia fikir akibat dia. Kalau aku buat lagu ni, yang ni akibat dia. Kalau aku buat lagu ni, ini akibat dia. Kalau aku mencuri barang orang, yang ni akibat dia. Yang tu untuk orang yang dia takut kepada Allah, dia fikir akibat tu. Tapi bagi orang yang tak takut dengan Allah, dia tak fikir akibat. Aku semayang ke tak semayang ke, biar pergi, bukan nak jadi apa pun, kan? Sebab dia tak ada perasaan takut ke Allah ni, tak ada. Dia biar pergi, aku semayang ke tak semayang, awak kubur asing-asing, kan? Dia kata kubur asing-asing, anduk kalau aku sebab aku nak semayang ke tak mau. Memang kubur asing-asing, kena pula kubur hang tanam tepi kubur aku, tak ke bising lagi. Contoh, kan? Jadi tuan-tuan, saya tengok video baru ni, semalam ke tadi, ada seorang kak ni, dia pergi kat satu kedai Cina, Astaka Cina. Ada orang Melayu kita yang pakai tudung apa semua, tapi saya dengar dia tu bercakap Indonesia, kan? Dia orang Indonesia kot, yang dia 4 orang makan kat kedai Cina tu. Kak ni pergi, dia ambil video dia, ni pasal apa dia cakap KL lah, takkan saya nak cakap KL, bodoh sangat kan? Ni pasal apa yang pemakan kat kedai ni, hampa tak tahu ni kedai Cina, dia tahu. Hampa tak tahu kedai ni tak ada halal apa semua. Lepas tu yang seorang macam makcik ni tua sikit, dia, awak pasal apa salah ke kami makan sini? Tak salah makan pi apa pun, janji jangan ada babi, jangan ada arak, sudah. Macam tu.
Tuan-tuan, orang kita ni macam tu lah. Dia pantang nampak no alkohol, no pork. Dia kata okey, selamat makan. Kan? Tak ada alkohol, tak ada pork, tak ada babi. Oh, boleh makan. Tuan-tuan, kita nak makan ni bukan sekadar tak ada babi, tak ada arak. Kita nak makan ni, Allah suruh cari yang tayyibah, yang suci, bersih, yang terbaik. Bukan sekadar boleh makan. Tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah, sebab tu kita hari ni rosak. Tubuh badan kita rosak, masyarakat kita rosak. Sebab apa? Kerana perut. Sayyidina Umar, tuan-tuan, dalam satu peristiwa, main seorang sahabat lain dengan perut boroi sikit. Ni, pasal perut hang boroi, ditunjuk perut. Jaga makan, dia kata, jaga makan. Jangan nak makan banyak-banyak. Dia kata, makan sekadar perlu. Dia kata, makanlah makanan yang terbaik. Dia tunjuk perut kawan tu, kan? Sebab apa? Kerana perut kita ni, tuan-tuan, akan menzahirkan diri kita ni macam mana. Orang tu banyak makan benda yang haram, yang syubhah, maka perangai dia pun tak semenggah. Tapi orang yang jaga pemakanan ni, tuan-tuan, dipikir halal haram, insya-Allah Allah akan bagi dekat diri dia keberkatan ataupun kesihatan pada tubuh badan dia. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi orang yang nak takut kepada Allah ni, orang yang nak dengar peringatan ni, tuan-tuan, nasihat orang ni, adalah orang yang ada perasaan takut kepada Allah. Kalau dia tak ada perasaan takut kepada Allah, maka dia akan jadi macam biasa. Dia tak ada rasa risau, dia tak ada rasa urgent untuk dia berubah jadi orang baik. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, kemudian Allah sebut apa lagi? Lasta alaihim bimusaitir. Bukanlah engkau orang yang berkuasa atas mereka. Tengok, Nabi ni, tuan-tuan, dia rasa risau bila mana dakwah dia ditolak mentah-mentah oleh puak-puak musyrikin. Nabi rasa down, Nabi rasa sedih, Nabi rasa kecewa. Sebab apa? Yang tolak dakwah Nabi ni bukan orang lain, suku sakat dia, orang kampung dia, kaum Quraisy. Kaum Quraisy ini semua kena adik-beradik, tuan-tuan. Khadijah pun bila kita tengok susu galur dia, kena adik-beradik Nabi kok, tapi atas Qusay bin Kilab tu, atas. Jadi tuan-tuan, mereka ni satu rumpun. Jadi Nabi berasa kecewa. Sebab apa? Rumpun yang sama, tapi tak boleh terima dakwah yang diserukan oleh Nabi SAW. Maka Allah kata, lasta alaihim bimusaitir. Bukan engkau yang berkuasa ke atas mereka. Hang tak ada kuasa pun Muhammad. Kerja hang adalah memberi peringatan saja. Hang tak payah risau dia pun nak terima ke tak mau terima ke, yang tu bukan persoalan dia. Persoalan dia sekarang, hang dah sampaikan ke belum? Kita pun macam tu juga, tuan-tuan. Tugas kita hari ni dah sampaikan ke belum? Allah tak tanya berapa orang yang hang dah Islamkan, berapa orang yang hang ajak pasal Islam, berapa ramai? Tak, Allah tanya hang dah sampaikan ke belum? Yang tu persoalan dia. Jadi tuan-tuan, Allah sebut lagu tu di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-6. Allah sebut, fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Apa maksud dia? Maka jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan perbuatan buruk mereka jika mereka enggan beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Allah bagi tahu dekat Nabi Muhammad, ya Muhammad, hang jangan duk buat something yang membinasakan diri hang. Tuan-tuan, kita ni manusia secara fitrahnya, bila satu-satu perkara tu mengecewakan diri kita, mesti kita fikir nak buat sesuatu yang akan merosakkan diri kita. Contoh tuan-tuan, bila ada orang ni, kita dalam negeri Pulau Pinang dalam 2-3 tahun lepas, dia stres sebab apa? Hutang terlalu banyak. Dia pergi kat Jambatan Pulau Pinang, dia berhenti,
Dia terjun, dia ikat dengan batu badan dia. Tuan-tuan ingat tak cerita tu? Dalam 2-3 tahun lepas, sebelum Covid ke selepas Covid saya tak ingat, tapi macam tu, diikat dengan bata badan dia. Dia terjun. Sebab apa? Hutang. Tuan-tuan, manusia ni macam tu. Bila satu perkara mengecewakan diri dia, dia akan cari satu benda dia nak buat kat diri dia. Jadi sebab tu Allah larang Nabi Muhammad, ya Muhammad, jangan-jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita. Allah peringat siap-siap dekat Nabi Muhammad, hang down, hang sedih macam mana pun, hang jangan buat satu perkara yang membinasakan diri hang. Tu Nabi, tuan. Nabi pun duk fikir dah, aku tak berjaya lah. Dia mula kan? Jadi tuan-tuan, kalau Nabi pun ada perasaan macam tu, apatah lagi kita, kan? Sebab tu Allah peringat siap-siap, apa pun jadi dalam diri kita, jangan berasa kecewa yang teramat sangat. Kecewa tu biasa, manusia ni dengan kecewa ni biasa, tetapi jangan sampai kita keterlaluan fikir satu perkara yang akan merosakkan tubuh badan kita, yang akan membinasakan diri kita. Ada orang dia stres, dia buat apa tuan? Dia nampak racun tikus, dia telan. Ada satu cerita, bukan cerita ni betul tuan-tuan, pesakit saya kot. Kalau saya ingat saya pesakit saya, dia kata, ustaz, saya ni nasib baik ya, saya pernah telan racun tikus. Dia kata berbuih mulut-mulut ni, dia kata berbuih. Tapi tak tahulah, Allah sayang kat saya kot, panjang umur, hidup sampai lagi. Dia kata Allah sayang kat saya. Tahu pun kan? Dia pergi telan racun tikus tuan-tuan. Dia stres apa saya tak ingat cerita tu, tapi yang saya ingat dia pergi telan racun tikus sampai berbuih mulut dia kata. Tapi dia kata mungkin Allah sayang kat dia, panjang umur sampai hari ni hidup lagi. Tuan-tuan, jadi itu yang Allah memberikan peringatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan terlampau down bila orang tak mau terima pandangan kita. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Jadi tuan-tuan, orang yang ada perasaan takut kepada Allah ni tuan-tuan, orang yang macam mana? Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah Fatir ayat 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah ni adalah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang al-ulama, ada ilmu. Ulama ni bukan nanti pakai serban besar, nanti mengajar orang, tak, bukan yang tu. Yang tu memanglah ulama, orang yang ada ilmu. Tak. Nak bagi tahu kat kita ni, orang yang ada ilmu tuan-tuan, dia tahu mana baik, yang mana buruk. Dia tahu akibat dia. Dia kalau buat lagu ni, apa akibat dia. Itu adalah orang yang berilmu. Tuan-tuan tengok cerita sirah Fir'aun dengan ahli sihir dia. Bila mana Nabi Musa campakkan tongkat, campak tongkat tuan-tuan, jadi ular besar. Jadi ular ni pergi makan semua ular-ular ahli sihir ni. Lepas pada tu ahli sihir ni buat apa tuan-tuan? Ahli sihir ni buat apa belum? Dia buat apa? Bila dia tengok ular tongkat Nabi Musa bertukar jadi ular, lepas tu ular Nabi Musa ni pergi makan semua depa punya ular-ular depa ni. Lepas tu ahli sihir ni dia buat apa? Dia buat apa ibu-ibu? Dia buat apa? Beriman. Depa sujud dekat Nabi Musa. Depa sujud lala tu juga on the spot. Sebab apa depa boleh sujud kepada Nabi Musa lala tu juga? Sebab apa? Sebab mereka ada rasa takut. Sebab apa mereka takut? Sebab mereka ada ilmu. Walaupun mereka beramal dengan ilmu sihir, tapi bila tengok satu kebenaran yang berlaku depan mata mereka, mereka boleh tahu, oh, yang ni bukan tipu punya ni, yang ni bukan sihir, yang ni mukjizat, yang ni benda betul, dia kata. Lalu mereka pun sujud kepada Nabi Musa. Sebab apa? Mereka ni al-ulama, ada ilmu. Mereka tahu beza.
Sebab sebelum tu mereka tak ada seorang yang menyeru kepada mereka ke jalan yang sebenar. Bila mereka tengok Nabi Musa punya mukjizat macam tu, lala tu juga mereka declare, mereka beriman kepada Nabi Musa dan Tuhan Nabi Musa. Sebab apa? Mereka ada ilmu. Jadi tuan-tuan, kita nak jadi orang yang takut kepada Allah, syarat dia kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, hang cerita apilah apa pun, dia tak ada perasaan takut dalam diri dia. Jadi tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Okey, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Illa man tawalla wa kafar. Tetapi orang yang berpaling dan kufur. Melainkan tetapi orang yang berpaling dan kufur, Allah kata. Orang yang berpaling ni macam mana tuan-tuan? Dia dah nampak kebenaran depan mata dia, dia paling, tak mau ikut. Dia kalih ikut lain. Dia nampak dah kebenaran, dia tahu yang tu kebenaran, tapi sengaja dia berpaling, dia tak mau ikut. Kufur pula tuan-tuan, ibarat satu cawan ni, kebenaran ada dalam ni, dia tutup. Yang tu kufur. Dia tahu kalau dia buka ni, dia dapatlah kebenaran tu, tapi sengaja dia tutup. Biar pergi nak cakap apa pun aku tak mau, aku tutup hati aku, tak mau terima kebenaran. Itu kufur. Jadi tuan-tuan, Allah sebut, tetapi orang yang berpaling dan kufur ni, apa akibat dia? Fayu'adzibuhullah, maka Allah akan menyiksanya. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, Allah memberi jaminan kepada Nabi Muhammad, hang tak payah duk risau sangat dengan puak-puak yang tak mau ikut hang, yang tak mau beriman dengan hang, yang berpaling daripada seruan dakwah hang. Jangan risau. Sebab apa? Aku sendiri yang akan azab mereka. Fayu'adzibuhullah, Allah yang akan mengazab, menyiksa mereka. Tuan-tuan, azab Allah ni macam mana? Sama tak dengan manusia? Tak sama. Manusia ni dia boleh azab, tapi tahu tu lah, dia boleh siksa lah. Sebagai contoh tuan-tuan, Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi tuan-tuan, puak-puak kafir musyrikin Mekah ni, bila lepas pada mereka kalah dalam perang Badar, mereka dapat seorang tentera Islam yang bernama Khubayb bin Adi. Mereka tangkap dia, mereka bawa balik kat Mekah. Mereka buat apa dekat Khubayb bin Adi tuan-tuan? Mereka salib dia. Mereka buat apa dekat dia tuan-tuan? Mereka kelak badan dia, kelak sikit-sikit. Mereka kelak. Macam mana? Hang nak keluar tak daripada agama Islam? Khubayb kata apa? Tak, sesekali tidak, aku tidak akan keluar daripada agama Islam. Mereka buat lagi, mereka toreh badan dia, mereka kelak kaki dia, kan? Mereka potong telinga dia. Jadi mereka tanya lagi, macam mana Khubayb? Nak tak tempat hang ni ganti dengan Muhammad? Nak tak? Kami akan lepas hang kalau hang cakap setuju tempat hang ni digantikan dengan Muhammad, replace tempat ni dengan Muhammad, kami lepas hang. Apa Khubayb bin Adi jawab? Dia kata, aku ni kalau dengar Nabi Muhammad terpijak duri pun aku dah rasa gelisah, aku rasa tak boleh duduk dah. Sebab apa? Nabi Muhammad terpijak duri, apatah lagi nak gantikan tubuh yang suci itu di tempat aku. Sesekali tidak aku akan lakukan. Punya sayangnya sahabat Nabi kepada Nabi SAW. Dengar Nabi terpijak duri pun tak boleh terima dah benda tu, apatah lagi nak gantikan untuk diseksa Nabi. Maka Khubayb kata, tidak, sekali-kali aku akan buat macam tu. Dia buat apa kat dia tuan-tuan? Dia kerak tangan dia kanan kiri, dia kerak kaki dia bagi kudung jadi macam orang timun tuan-tuan. Tak ada tangan, tak ada kaki. Dia korek mata dia. Sangat-sangat tragis tuan-tuan keadaan tu. Jadi tuan-tuan, manusia dia kalau nak zalim, dia nak seksa, takat tu lah. Last sekali mati ya, jawapan dia yang tu ya, mati. Tetapi kalau azab Allah ni tuan-tuan, Allah kata al-azabal akbar. Azab Allah ni tuan-tuan, siapa pun tak boleh challenge. Sebab apa tuan-tuan?
azab Allah ni tuan-tuan, siapa kena maka dia tak akan terlepas dah. Dia tak akan terlepas. Tuan-tuan, di dalam surah Al-Mulk kita dah baca. Saya buka surah Al-Mulk. Kita duk baca surah Al-Mulk selalunya. Tuan-tuan, azab Allah ni tuan-tuan, ahli neraka bila dia masuk dalam neraka, depa berlari-lari tuan-tuan. Depa berlari-lari dalam neraka. Sebab apa? Tak tahan dah duduk. Depa tidak menjumpai satu tempat yang rasa aman. Depa tidak menjumpai satu tempat yang mendatangkan kesejukan kepada diri depa. Tak ada tempat tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku kepada mereka tuan-tuan, Allah sebut di dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-6, walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi orang-orang yang kufur ingkar terhadap Tuhan mereka, disediakan azab neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah bagi amaran, orang yang kufur ingkar ni tempat dia neraka Jahannam. Kemudian Allah sebut apa yang akan terjadi, apa keadaan mereka bila masuk dalam neraka. Allah sebut ayat yang ke-7, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dicampakkan ke dalamnya, yakni neraka, mereka mendengar suara jeritanya meraung-raung sedang ia menggelegak. Tuan-tuan, orang ahli neraka ni tuan-tuan, bila dicampak dalam api neraka, apa yang akan berlaku? Dengar mereka berteriak, sakit tuan-tuan, sakit. Dan bila mereka duduk dalam api neraka, dengar raungan suara mereka, kemudian mereka dengar api neraka tu menggelegak. Macam mana kita goreng ayam tuan-tuan. Goreng ayam, kita pelepas dalam kuali yang minyak tengah panas, apa bunyinya? Kan? Keluar dengan asap, dengan macam tu keadaan dia. Dengar minyak tu menggelegak, ayam tu pun kena goreng. Macam tu keadaan dia. Cuma ayam tu dah mati dah. Kalau ayam tu kita lepas dalam kuali dia hidup-hidup tu, kita dengar lah dia riau tu kan. Tuan-tuan, jadi tuan-tuan, itu keadaan dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut apa lagi? Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir ia pecah berkecai-kecai kerana kuat marahnya. Siapa yang marah ni? Api neraka. Masuk dalam api neraka tu, macam isi-isi mereka ni nak pecah berkecai. Tiap-tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar daripada orang kafir, bertanyalah penjaga-penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul pemberi ingatan dan amaran di dunia dahulu? Tuan-tuan, bila mereka ni kena lepas dalam api neraka, menggelegak mereka tu macam kena goreng tu, mereka minta tolong malaikat, tolong kami ya malaikat, tolong kami nak keluar daripada tempat ni. Apa malaikat tanya kat mereka ni? Hampa tak biasa dengar ke pasal neraka keadaan dia macam ni? Tak ada seorang ke yang mai dekat hampa yang cerita pasal neraka? Tak ada ke seorang rasul yang bawa peringatan kepada hampa cerita pasal keadaan neraka ni? Tak ada ke? Apa jawapan ahli neraka tuan-tuan? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka jawab, ada. Sebenarnya telah datang kepada kami seorang rasul pemberi ingatan dan amaran, lalu kami dustakan serta kami katakan kepadanya, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu wahai orang yang mendakwa menjadi rasul hanyalah berada dalam kesesatan yang besar. Mereka kata pada ada, memang ada rasul mai bagi tahu kat kami keadaan neraka ni macam mana, tapi apa yang kami buat dekat dia, kami dustakan dia. Kami kata dekat dia, ni Muhammad, tak ada hang duk cerita ni cerita-cerita dongeng ya.
Cerita hang bawa cerita ni cerita penglipur lara saja, bukan betul pun. Hang dah sesat dah Muhammad. Depa kata Nabi Muhammad pula sesat. Sebab apa? Depa dalam golongan yang ramai, Nabi dalam golongan yang sikit. Hari ni kita nak tengok kelompok yang benar, mesti kita tengok kelompok yang ramai, kan? Kalau kelompok tu minoriti, kita kata berapa orang yang ikut hang, takkan hampa betul. Kalau betul mestilah ramai orang ikut hang. Macam tu. Jadi tuan-tuan, Nabi waktu tu kekuatan umat Islam ada puluh-puluh orang. Selama 13 tahun Nabi berdakwah dekat Mekah, 200 orang lebih saja yang ikut Nabi. Tuan-tuan, depa kata hang dah sesat lah. Ni puak-puak hang dah sesat belaka dah. Berpaling daripada agama tok nenek moyang kita. Hampa ni semua sesat. Itu jawapan ahli neraka. Sebab apa? Depa mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kemudian Allah kata pada inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami, yakni Allah lah tempat kembali mereka. Tuan-tuan, kita semua ni tak ada tempat lain dah. Sebab tu bila kita dengar orang meninggal, orang kena musibah, kita kata pada inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah kita datang dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Kita ni Allah yang cipta kita. Kita hidup atas dunia ni, Allah yang hidupkan kita. Dan suatu hari nanti tak ada jalan lain dah yang kita boleh pi, melainkan kita akan kembali berjumpa dengan Allah balik dan akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada jalan lain dah tuan-tuan. Jangan nak berangan buat dosa banyak-banyak, aku boleh cari jalan lain kot, tak mau jumpa kot dengan Allah, dengan Tuhan. Dah tak ada jalan lain dah, melainkan terpaksa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir tuan-tuan, thumma, kemudian, inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya kewajipan kami menghisap mereka. Jadi tuan-tuan, Allah kata ini kemudian sesungguhnya sudah menjadi ketetapan kepada Allah sahaja untuk mengadakan perhitungan dan memberi balasan di atas apa yang mereka telah kerjakan di atas dunia. Jadi tuan-tuan, tugas Allah adalah untuk menghisap apa yang mereka telah lakukan di atas dunia dulu. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW ada sebut di dalam satu hadis, yang mafhumnya tidak ada seorang pun yang dihisap pada hari kiamat kecuali dia celaka. Tuan-tuan, Nabi kata lagu tu, siapa yang kena hisap di yaumul mahsyar, orang tu orang yang celaka. Jadi Aisyah pun tanya kat Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala telah berfirman yang artinya, adapun barang siapa yang diberikan catatannya dari sebelah kanannya, maka kelak dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Jadi hadis Nabi ni didapati macam seolah-olah bercanggah dengan ayat Quran. Nabi kata siapa yang kena hisap di padang mahsyar, dia tu orang yang celaka. Jadi Aisyah pun tanya kat Nabi, habis tu Allah kata siapa yang dapat kitab catatan amal daripada tangan kanan dia, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Surah Al-Insyiqaq ayat 7 hingga 8. Rasulullah pun jawab balik persoalan yang dilontarkan kepada Aisyah. Jadi Nabi pun kata itu hanyalah diperlihatkan sahaja, dan tidak ada seorang pun yang dihisap secara saksama pada hari kiamat kecuali dia diazab. Nabi kata itu hanyalah diperlihatkan saja, dan tidak ada seorang pun yang dihisap secara saksama pada hari kiamat kecuali dia diazab. Apa maksudnya tuan-tuan? Orang yang diberikan kitab catatan amal ni, Allah hisap dia dengan mudah. Maksud kata dia ambil kitab, hampa baca. Allah tak tanya lebih-lebih dah. Allah buat satu benteng, satu hijab, orang lain tak boleh tengok. Yang tu antara dia dengan Allah saja. Allah tanya, ni betul tak hang buat ni? Betul tak hang buat ni? Betul tak hang buat ni? Tugas dia waktu tu mengaku ya betul, ya betul, ya betul. Okey.
Kalau macam tu, hari ni aku akan ampunkan segala dosa hang, masuk dalam syurga. Yang tu hisab yang mudah. Tapi kalau hisab yang detail tuan-tuan, Allah tidak akan buat satu hijab di padang mahsyar tu, semua orang akan tengok. Ui, dia ni punya amalan macam ni atas dunia tu. Semua orang pakat perhati tengok. Ui, tak sangka aku. Macam tu. Kemudian Allah akan hisab dengan detail. Betul tak? Pada bulan sekian, tarikh sekian, pada jam sekian, pada hari sekian, pada saat sekian, hang buat ni macam tu, macam ni. Betul tak? Detail. Tapi kalau yang tadi ni tuan-tuan, Allah beritahu, betul tak hang bisa buat ada perkara ni? Bisa buat. Okey, selesai. Macam tu. Tak detail. Kalau detail, Allah tanya daripada awal sampai habis, A to Z. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, sebab tu Rasulullah ajak kat kita satu doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diri aku, hitunglah diri aku dengan perhitungan yang mudah. Jangan beratkan perhitungan tu. Tuan-tuan, macam kita lalu JPJ ke Roblox, dia daripada jauh dia tengok dah. Daripada jauh dia tengok dah keadaan seseorang tu bawa motor mencurigakan ataupun tak. Kan? Kalau saya macam pakai jubah apa semua ni, daripada jauh dia tengok dah, satu macam yang terbang baju kan, terbang sampai dekat tu, dia tengok lu motor. Cik, pada mana? Baru balik kuliah. Okey. Baik, jalan. Tu. Roblox dia tahan, dia hisap dengan hisap yang mudah. Dia tak tanya lebih-lebih dah. Kan? Dia tanya pergi mana, yang tu ya. Tapi kalau dia tengok mencurigakan, dia tahan. Berhenti. Buka bonet. Kan? IC, lesen. Dia cek road tag, lagi dia cek depan, belakang, dia buka bonet, dia buka semua, cek. Kan? Yang tu hisap yang detail. Jadi tuan-tuan, kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapat hisab yang mudah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jadi itulah yang disebutkan di dalam surah Al-Ghashiyah. InsyaAllah pada siri yang akan datang kita akan masuk surah yang baru, yakni surah Al-Fajr. Apa maksud Al-Fajr tuan-tuan? Demi waktu fajar. Waktu fajar ni macam mana? InsyaAllah kita akan tadabbur pada siri yang akan datang. Wallahu alam. Kita tangguh perjumpaan kita, pengajian kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.